Kembali lagi dengan saya Adam daripada Azkartech. So, hari ni kita nak bincangkan sikit tentang iPhone 11 Pro dan juga iPhone 12 Pro. Apa beza dia? Adakah iPhone 12 Pro ni memang berbaloi untuk upgrade daripada 11 Pro, ataupun iPhone 11 Pro ni masih lagi power dan kalau mana yang pakai tu tak perlu upgrade? Jom kita bincangkan. Okay, so untuk pengetahuan korang, iPhone 11 Pro ni memang dah tak ada jual baru. Korang kena beli second hand. Dan untuk iPhone 12 Pro ni memang mostly barulah. Second hand mungkin ada, tapi harga dia tak tentu lagi. Tapi better beli barulah pada pendapat aku kalau korang nak beli yang 12 Pro. Kita akan bincangkan sikit perbezaan dia dari segi harga, build quality, design, display, kamera dan performance dan bateri dia semua lebih kurang macam mana. Dan pendapat aku sendirilah tentang iPhone 11 Pro dan juga iPhone 12 Pro. Okay, mula-mula sekali kita cerita pasal harga dulu. Harga untuk iPhone 11 Pro korang boleh dapat patahan harga lebih kurang dalam RM2,600 hingga RM3,000. Tapi untuk iPhone 12 Pro korang memang dapat baru pada tanda harga lebih kurang dalam RM4,800 hingga RM6,300. So kalau korang ambil varian RM6,300 tu, korang boleh beli dua iPhone 11 Pro ni sebenarnya. Jadi harga yang double ni, adakah berbaloi korang untuk nak angkat iPhone 12 Pro ni? Jom kita ceritakan. Yang mula-mula sekali kita cerita pasal design dia dululah. Kalau macam korang tengok kat sini, design iPhone 12 Pro ni memang sama dengan iPhone 11 Pro ni. Lagi-lagi dengan color yang sama ni, kalau aku letak sebelah-sebelah ni macam susah nak tahu mana satu 11, mana satu 12. Kalau kita tengok pada tepi, baru kita nampak yang ini adalah 12 Pro, ni adalah 11 Pro, sebab dia punya design tu dah boxy. So pada pendapat aku, dari segi design boxy ni, sebenarnya aku masih prefer iPhone yang design boxy macam ni. Kenapa? Sebab dulu memang aku pakai daripada iPhone 5, iPhone 4, memang design boxy ni aku lebih prefer lah berbanding dengan design yang dah melengkuk macam ni. Walaupun dia nampak kedua-duanya design ni ada pro and con dia. Macam contoh design yang curve ni dia lebih selesa kat tangan, dan design boxy ni dia macam lebih tajam sikit bila kita pegang tu. Tapi aku still prefer design yang ni sebab macam lebih cun lah, dan kalau kita letak stand berdiri sendiri pun dia boleh berdiri dengan sendirinya. iPhone 12 Pro ada satu LiDAR scanner kat sini yang mana iPhone 11 Pro tak ada. So dekat sini ada satu extra kat situ, dan size dia tu lebih besar sikit. Tapi size dia tu macam dekat-dekat sama size sebenarnya, tapi beza dia adalah pada display dia. Kalau kita tengok kat sini, display dia memang beza sebab yang ni iPhone 12 Pro dibekalkan dengan 6.1 inci display, dan yang ini hanyalah pada 5.8 inci display. Kedua-duanya dibina dengan Corning Gorilla Glass, tapi yang ni dikatakan ada ceramic shield. So iPhone 12 Pro ada ceramic shield untuk depan dan belakang yang dikatakan lebih tahan daripada iPhone 11 Pro lah. 4 kali lebih tahan katanya, tapi aku rasa kalau jatuh memang pecah juga dua-dua ni, sebab aku tengok memang ada orang yang jatuhkan iPhone 12 Pro still pecah juga. So jaga-jagalah ya. Macam mana pula dengan display dia? So display dia, kalau korang tengok kat sini, sebenarnya teknologi displaynya adalah sama, iaitu menggunakan OLED ataupun Super Retina display. Bezanya adalah pada saiz, yang mana iPhone 11 Pro dibekalkan dengan 5.8 inci dan iPhone 12 Pro dibekalkan dengan 6.1 inci. So overall feeling dia secara real life bila aku gunakan display dia tu sama sahaja bagi aku, tak ada beza sangat lah. Itulah aku nak bagi tahu. Okay, macam mana pula dengan dia punya kamera kat belakang ni? So kamera ni, jom kita buat kamera test sikit secara real life supaya aku tunjuk dekat depan kamera ni macam mana kamera dari segi video dan gambar dia. So kita ambil dulu gambar selfie satu. Selfie yang dihasilkan nampak dua-duanya nampak cantik, dan kalau tengok betul-betul macam tak ada banyak sangat beza dia. Tapi sebenarnya ada beza dia sebab kamera yang diberikan untuk iPhone 12 Pro ni, dia dah ada teknologi Deep Fusion updated lebih baik lah berbanding dengan 11 Pro ni. Tapi secara mata kasarnya sebenarnya aku tak dapat nak bezakan sangat sebenarnya lah. Untuk kamera belakang, kedua-duanya sama kamera. Dia ada 3 jenis kamera, iaitu kamera wide main sensor dia, kamera ultra wide, dan juga kamera telephoto untuk ambil gambar portrait. Tapi beza ni kat sini, ada satu sensor dekat sini, LiDAR sensor untuk kita buat AR. Satu lagi boleh digunakan untuk depth sensor lah orang kata, untuk dapatkan gambar portrait yang lebih baik. Jom kita try portrait mode dia. So kat sini kita tengok portrait mode. Kalau kita tengok kat sini, sebenarnya dari segi mata kasar aku tak dapat bezakan banyak, kecuali dia punya separation tu nampak lebih baik dekat bahagian bahu ni. Kalau tengok dekat bahagian 11 Pro ni, dia macam ada blur-blur sikit, dan dekat bahagian 12 ni dia okey lah kalau korang tengok lah. Untuk dari segi video selfie dia, pada pendapat aku sebenarnya lebih kurang je. Sebab mana kita tengok kat sini macam lebih kurang sama saja. Aku tak nampak macam perbezaan yang ketara sangat dari segi real life usage aku lah. Itulah aku nak kata, yang video dia pada mata kasar, pada real life usage aku nampak macam lebih kurang serupa. Tapi memang ada kelebihan dia dekat iPhone 12 ni, tapi secara masa kasarnya susah nak nampak lah. Untuk video bahagian belakang pula, macam korang tengok kat sini lah, memang ada katakan yang iPhone 12 ni memang ada penambahbaikan dia dari segi video dia. Tapi aku nak tunjuk kat korang sini adalah dari segi real life perbezaan yang aku buat sendiri dekat depan mata aku.
supaya korang boleh tengok lah beza dia macam mana. So overall pada pendapat aku macam lebih kurang sama saja. So macam mana lah pendapat korang, boleh bagi tahu komen korang dekat bawah. Dan aku akan tunjukkan sampel-sampel gambar dekat sini. Dan kalau korang perasan dekat sini, kalau nak bezakan tu memang ada sikit beza. Kalau kita tengok dengan detail, dengan lebih mendalam, yang mana iPhone 12 Pro ni dapat hasilkan gambar yang lebih cantik dan lebih baik lah. Cumanya beza tu sangat-sangat kecil dan sangat-sangat minimum lah orang kata. Kalau orang mana yang nak pakai untuk Instagram, untuk social media punya post, aku rasa macam upgrade tu tak nampak beza sangat lah. Sebab iPhone 11 Pro dapat hasilkan gambar yang baik dan cantik lagi untuk tahun 2021 ni. So macam mana pula dengan performance dia dari segi real life usage aku? Okay, real life usage aku sebenarnya performance dia bagi aku sama saja, walaupun iPhone 12 Pro ni dibekalkan dengan A14 Bionic chip dengan chip 5nm yang lebih energy efficient dan lebih baik dikatakan. Tapi sejujurnya bila aku pakai kedua-dua phone ni untuk seharian memang tak ada beza sangat sebenarnya lah. Kita dah cerita pasal performance, jom kita cerita pasal bateri dia. So untuk bateri ni kat sini aku pelik sikit sebab iPhone 11 Pro dibekalkan dengan 3000 mAh lebih kurang lah, tapi iPhone 12 Pro ni dah kurangkan 200, jadi dalam 2815 macam tu saja. Jadi untuk bateri performance tu walaupun lah 2800 mAh, 200 mAh kurang, tapi dari segi penggunaan day to day use, untuk real life punya use, sama saja performance bateri dia pada pendapat aku. Sebab dia menggunakan chip 5nm yang lebih energy efficient, dia dapat kurangkan tenaga. Dengan 2800 tu dia dapat hasilkan bateri performance yang sama dengan iPhone yang menggunakan 3000 mAh. Dan sebenarnya bagi aku sama saja, kecuali beza dekat iPhone 12 Pro korang dah boleh pakai MagSafe punya charger. Kat sini dia ada macam magnetic untuk korang charge dengan fast charging lah. Tapi untuk iPhone 11 Pro ni tak ada magnetic apa-apa kat bahagian belakang ni, so tak boleh pakai lah. Ok, kita dah sampai ke penghujung perbandingan kita. Jadi final verdict aku macam mana? Aku rasa pada pendapat aku lah, kalau siapa yang nak angkat iPhone 12 Pro ni, aku rasa better tunggu dan lihat untuk iPhone 13, kerana iPhone 11 Pro ni overall dia feel penggunaan semua aku rasa lebih kurang sama dengan iPhone 12 Pro ni. Memang dia punya body tu lebih cantik, dia ada LiDAR sensor untuk ambil gambar depth sensor portrait lebih baik, video dia pun ada lebih baik sikit. Tapi upgrade tu pada pendapat aku macam tak berbaloi lagi lah kalau nak upgrade. Tapi kalau mana yang ada duit, yang tak kisah, memang tiap-tiap tahun beli iPhone, korang belilah, tak ada isu. Video yang aku buat ni adalah khas untuk siapa yang macam keliru nak ambil ke, nak upgrade ke, macam berbaloi ke nak upgrade ataupun tak. Aku suggest korang tunggu iPhone 13 yang mana dikatakan akan keluar dengan 120Hz punya display, dengan bezel yang lebih kecil dekat bahagian atas ni. Tapi yang paling penting tu sebenarnya adalah 120Hz punya display ProMotion tu. Yang tu aku nantikan sebab memang 60Hz ni bagi aku dah outdated sikit lah. Lagi-lagi phone-phone flagship sepatutnya dah ada 120Hz, paling kurang pun 90 pun jadilah iPhone. Aku harap iPhone 13 rumours 120Hz tu menjadi kenyataan dan bukanlah hanya rumours. Aku harap video perbandingan iPhone 12 Pro dan iPhone 11 Pro ni dapat membantu sedikit sebanyak siapa yang nak buat upgrade daripada 11 Pro ke 12 Pro. Dan kalau video ni membantu, aku harap korang boleh bantu aku dengan cara tekan butang like dan subscribe dekat channel Askartech untuk bantu aku bagi semangat buat video-video yang lebih baik dan menarik untuk korang semua. Sekian, saya Adam daripada Askartech. Assalamualaikum dan salam sejahtera.